fihi ay fil qadhi. Semalam dipelajari bahawasanya rahan itu hanya akan luzum apabila murtahin telah qabad. Selagi belum qabad, dia belum lagi confirm. Dia tidak dikira confirm. Dia perlu diqabad. Maka yang mengqabad itu sama ada murtahin itu sendiri ataupun wakil dia. Wa tajri fihi niyabah, itu maksud dia. Berlaku pada qabad itu oleh orang mengganti. Tetapi lakin la yastanifu rahinan. Tapi tidaklah boleh dia menjadikan rahin itu sendiri sebagai muqbid. Mana boleh? Sebab ia akan menyerahkan rahin. Maka orang yang terima serahan mestilah orang lain. Tidak boleh dipanggil apa? Ittihadul muqbidhi wal qabid. Rahin yang akan serahkan. Jadi kalau dia wakilkan rahin untuk terima, maka dipanggil apa? Berlakunya orang yang menyerahkan dan orang yang terima orang yang sama. Tak boleh. Dia mesti orang yang menyerahkan dan orang yang terima orang lain. Dan yang kedua, wala abdahu. Dan tidak juga boleh yang qabad itu adalah hamba kepada rahin. Tak boleh. Faham? Sebab hamba kepada rahin adalah rahin. Dia kira sama je, walaupun nampak orangnya lain. Jadi dia jadi macam melawak je lah. Rahin serahkan kepada hamba dia sendiri. Murtahin kata, saya wakilkan kamu, iaitu hamba rahin, untuk terima bagi pihak saya. Tak boleh. Dia kena cari orang lain yang tak ada kaitan dengan rahin. Macam kita cadangkan solusi masalah jual beli emas online kan, atas qaul yang tak boleh bertangguh. Jadi macam mana nak buat syarikat yang jual emas itu, dia serahkan kepada wakil. Wakil siapa? Wakil pembeli. Jadi pembeli itu dilantik seseorang menjadi wakil dia di sana, di tempat emas itu berada, untuk apa? Ambil bagi pihak dia. Faham? Jadi kalau orang tu ambil bagi pihak dia, kira benda tu berlaku serahan dalam majlis. Tetapi tidak bolehlah syarikat itu dia lantik yang akan qabad bagi pihak siapa? Mushtari itu adalah pekerja dia sendiri. Tak boleh kan? Sebab syarikat tu, pekerja dia tu kira orang sama je. Faham tak? Tu dikira orang sama sebab dia bekerja bagi pihak syarikat tu. Dia kena ada orang lain lagi, orang ketiga. Itu kaedah dia. Lagi? Wa fil ma'dhuni lahu wajhun. Dan pada al-'abdil ma'dhun, si rahin ini mempunyai hamba. Hamba kan ada dua. Hamba yang tidak diizinkan untuk berniaga, hamba yang diizinkan. Ada satu wajah dhaif mengatakan, kalaulah yang diwakilkan untuk qabad itu hamba rahin yang diizinkan untuk berniaga, maka sah. Dhaif, mutlaqan tak sah menurut pendapat yang mu'tamad. Kemudian Wayastanibu mukatabahu. Wayastanibu mukatabahu. Lagi? Walau rahana boleh. Kalau hamba rahin itu adalah hamba mukatab, maka murtahin boleh wakilkan dia untuk qabab bagi pihak murtahin. Kerana hamba mukatab ini, walaupun dia hamba kepada rahin, dia agak terasing. Dia agak mempunyai kuasa tersendiri berbanding kalau hamba itu hanyalah hamba semata-mata yang tidak ada akad kitabah pada dia. Walau rahana wadi'atan inda muda'in atau maghsuban. Walau rahana wadi'atan inda muda'in atau maghsuban inda ghasibin, lam yalzam ma lam yamdi zaman imkani qabdihi. Ini satu masalah. Sepatutnya proses dia adalah penggadai akan serahkan barang gadaian itu kepada yang menerima gadaian kan, iaitu yang memberi hutang. Selagi mana serahan itu belum berlaku, maka
akad itu ataupun transaksi itu belum confirm. Selagi itu maka dia belum confirm, belum lazim. Bagaimana pula kalau barang gadaian itu memang telah sedia ada di tangan murtahid? Contohnya, dia pinjam duit daripada satu orang, maka orang itu meletakkan syarat cagaran ataupun dia menawarkan untuk cagaran. Barang yang dia cagak itu adalah barang yang memang sudah ada di tangan pemberi hutang. Contohnya, pemberi hutang tu pinjam motor daripada dia sebelum tu. Kemudian semasa motor itu masih di tangan pemberi hutang itu, dia berakad pinjam daripada orang tu. Saya nak pinjam duit sikit, dan saya cagarkan motor saya yang memang ada kat tangan orang tu. Faham tak? Itu yang dimaksudkan rahana wadi'atan inda muda'. Ini yang dalam matan ni muda'. Kita boleh juga bagi contoh ariyah, faham? Inda musta'ir. Ataupun dia punya motor dia simpan pada satu orang sebagai wadi'ah. Kemudian dia telah meminjam duit daripada orang itu, dan orang itu meletakkan syarat cagaran, lalu dia menjadikan motor yang telah sedia ada di tangan muda' itu sebagai cagaran. Di persoalan dia, motor itu ataupun barang yang ingin dicagar itu dah memang ada dah di tangan murtahin. Tadi kata syarat dia kena serah. Nak serah apa? Dah memang awal lagi serah. Sebelum akad berlaku dah berlaku serahan. Jadi persoalan dia, bilakah akad itu akan menjadi lazim? Bila? Sebelum ini dinyatakan akad itu akan menjadi lazim bila qabat telah berlaku. Tapi qabat dah berlaku sebelum lagi daripada akad. Dalam masalah macam ni, dia ada dalam fiqh, dia panggil qabat tu, dia panggil qabat hukmi. Tetap kita kena iktibar qabat, tetap, untuk mengatakan akad ini lazim. Jadi macam mana? Sedangkan barang itu memang sudah sedia ada, maka baca muda' ataupun muda' ataupun barang itu adalah berada di tangan murtahin itu kerana sebelum ni murtahin telah qasab. Lam yalzam, tidaklah menjadi confirm, tidaklah menjadi lazim, tidaklah menjadi lazim akad rahan itu selagi mana? Malam yamdi, ini dia panggil qabat hukmi. Kita tetap kena raikan fasa tu. Fasa qabat tu kena ada walaupun hukman. Macam mana iktibar dia? Lepas mereka telah melakukan akad rahan itu, ia akan dikira confirm apabila telah berlalu satu masa yang kalaulah barang itu ada di tangan rahin, maka cukup masa itu untuk melakukan penyerahan. Dia panggil iktibar je. Contohnya, untuk melakukan penyerahan kita perlukan berapa lama? Misalnya lah 10 minit. Maka selepas akad itu berlaku, lepas 10 minit baru dikira confirm. Dia panggil iktibar sebab barang memang dah ada. Maka kita perlukan iktibar masa yang sekira-kira cukup untuk melakukan penyerahan secara takdirnya. Kemudian ini masalah lain. Sekarang ni kita memberi hutang kepada seorang dengan mensyaratkan cagaran, dan pihak itu bersetuju, lalu akad berlaku. Adakah murtahin boleh sesuka hati ambil barang itu dan letakkan bawah simpanan dia dengan alasan barang ini dia telah setuju untuk cagar, jadi saya ambil je lah, tanpa pengetahuan pencagar tu? Tak boleh. Faham? Murtahin tetap nak qabat barang tu, dia kena apa? Dengan izin. Faham tak? Dengan izin rahim. Walaupun barang itulah yang telah ditentukan sebagai cagaran, namun qabat hanya sah dan boleh sekiranya berlaku dengan izin rahim. Kita tak nak nanti berlaku, mungkin akan berlaku masalah
iaitu murtahin bertindak sewenang-wenangnya dengan alasan barang ini barang cagaran. Faham? Tak boleh. Tetap dengan izin juga. Muqabil Azhar kata tak perlu izin lah. Perlu izin ke tak? Muqabil Azhar. Al-aqdu ma'adil yadi yatawammanu al-ijma' fil qabd. Tak perlu. Dia kata akad itu sendiri sebenarnya izin. Tak perlu nak izin satu lagi, sarih. Tak perlu. Bila dia bersetuju untuk menjadikan barang itu cagaran, diizinlah tu untuk qabad. Tadammun. Itu dhaif. Pendapat yang mu'tamad, perlu ada penyataan izin secara berasingan daripada akad. Kena buat satu lagi surat kuasa lah, memberi kuasa untuk simpan. Ataupun dia serah. Kalau dia yang serah kan, diizin lah tu. Adapun murtahin pandai-pandai pergi ambil, dia tengok motor tu parking, dia ambil. Tak boleh. Sebab dia yang akan jadi masalah. Faham? Akan jadi masalah. Kemudian Wala yubri'uhu irtihanuhu 'anil ghasbi. wala yubri'uhu irtihanuhu 'anil ghasbi. Yubri'uhu ida'u fil asahi. Wa yubri'u ida'uhu fil asahi. Masalah ni dalam tahrir pun ada sebut. Kita dalam bab muamalah ni kita belajar tentang kebertanggungjawaban. Yang pertama namanya yad amanah, yang kedua yad dhaman. Sangat penting ditentukan barang orang lain yang ada kat tangan kita ni, kebertanggungjawaban kita ni jenis apa? Jenis amanah ke jenis dhaman? Faham? Maka dia akan berbeza ikut kes. Contoh, barang orang lain yang berada di tangan ghasib ataupun barang maghsub di tangan ghasib, yad ghasib adalah yad apa? Dhaman. Faham? Yad dhaman ni sebarang kemusnahan yang berlaku terhadap barang itu, dia bertanggungjawab sepenuhnya, walaupun bukan dia jadi sebab. Contohnya kena hujan ke, kena banjir ke, dia kena ganti. Walaupun yang rosakkan tu banjir, bukan dia yang rosakkan. Itu dipanggil yad dhaman. Yad amanah pula tidak. Dia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kemusnahan yang tiada unsur cuai. Faham? Contohnya dia biasa ditakbirkan dengan afrad samawiyah. Kita bertengah itu yad amanah. Jadi setelah kita faham itu, ghasab ni, ghasib ni yad dia apa? Yad dia yad dhaman. Faham? Rahan yad apa? Yad amanah. Rahan yad amanah. Sekarang ni surah pertama, ghasib telah bertukar menjadi murtahin. Faham? Ghasib telah bertukar jadi murtahin. Faham? Itu bertukar menjadi murtahin, iaitu ghasib menjadi pemiutang dan dia meletakkan syarat cagaran, dan cagaran itu adalah apa? Adalah barang itu sendiri yang dia dah rasap sebelum ni. Faham? Maka sekarang ni daripada dia ghasib, dia jadi apa? Murtahin. Soalan dia, adakah oleh kerana dia telah berubah daripada ghasib ke murtahin, maka yad itu pun berubah? Faham? Maksudnya daripada yad amanah dia bertukar menjadi yad apa? Daripada yad dhaman dia bertukar jadi yad amanah. Baca ibarat. Wala yubri'uhu irtihanuhu 'anil ghasbi. Itu ibarat dia. Tidaklah melepaskan dia ghasib, irtihanu, iaitu keadaan dia menjadi apa? Penerima gadaian daripada status dia sebagai ghasab. Faham? Maksudnya walaupun sekarang ini dia ini murtahin, yad dia tu masih lagi yad ghasib. Faham? Maksudnya apa? Dia masih lagi yad ghasib, walaupun sekarang ini dia sudah menjadi murtahin. Keadaan dia menjadi murtahin itu tidak melepaskan dia daripada kesan hukum ghasab. Itulah maksud dia. Faham? Lagi wala yubrihu
irtihanuhu 'anil ghasib, lagi wa yubri'uhu. ويبرئه الإيداع في الأصل. Adapun ida' sebelum ini dia ni muda'. Muda' ni maksudnya dia simpankan barang orang itu. Sekarang ini dia telah buat satu akad baru dengan penyimpan barang, iaitu barang yang dia simpan itu dijadikan cagaran atas hutang yang dia telah berikan. So dia bertukar daripada muda' menjadi murtahid. Muda' ni dia punya ya dia adalah ya apa? Jadi dia pakai situ syarah wa yubri'uhu. يبرئه الإيداع في الأصح لأنه ائتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافي الضمان. Sekali. ويبرئه الإيداع في الأصح لأنه ائتمان Li'annahu ائتمان wa yubri'uhul إيداع. ida'u. Oh, ida'. Oh, ni lain. Masalah kedua ni adalah dia bertukar daripada apa? Daripada ghasib menjadi muda'. Faham? Bukan daripada ghasib jadi murtahid. Dia bertukar daripada ghasib menjadi muda'. Maksudnya apa? Sebelum ni orang itu dia ghasib, kerana dia taubat. Dia kata, okey, saya nak pulangkanlah barang ni. Dia kata, tak payah pulang, simpan kan. Saya amanahkan kamu untuk simpan. Jadi dia telah bertukar daripada sebelum ini dia ghasib, sekarang ini dia jadi penyimpan. Kalaulah dia ghasib, ya dia dhaman. Kalau dia muda', ya dia ya amanah. Faham? Maka dengan bertukarnya status dia daripada ghasib kepada muda', maka bertukar juga kebertanggungjawapan dia. Iaitu sekarang ini ya dia sudah menjadi yad amanah. Faham? Ida' itu keadaan pemilik barang mengamanahkan barang itu sebagai simpanan di sisinya, melepaskan dia daripada kesan implikasi daripada ghasab, iaitu apa dia? Dhaman. Faham? Itu maksud wa yubri'uhul ida'. Wa yubri'ul ghasiba al-ida'u 'anil ghasbi. Seterusnya, wa yahsulu ar-ruju'u 'an ar-rahni qabla al-qabdi bi tasarrufin yuzil milka. Kita telah pelajari bahawasanya akad rahan adalah akad yang lazim dan luzum daripada satu pihak. Dan bila luzum itu berlaku, bila telah ambil barang tu, telah qabad. Selagi belum qabad boleh cancel. Selagi belum qabad boleh cancel. Bagaimana rujuk ataupun cancel ataupun tarik balik daripada ingin meneruskan akad itu boleh berlaku? Bagaimana? Satu, dengan dia cakap lah, kata saya tak idea. Dan lagi apa? Lagi dengan cara tindakan. Faham? Maksudnya tindakan-tindakan dia yang tertentu dikira sebagai dia tidak berminat untuk teruskan. Faham? Dia tak cakap pun tak nak teruskan, tapi tindakan dia itu menunjukkan dia tidak berminat. Faham? Macam pelajar lepas cuti 3 hari tak datang, kemudian dia tak bagi tahu dia sakit ke, dia meninggal ke. Jadi merasa anggap selepas 3 hari dia sudah tidak berminat untuk belajar, walaupun dia tak bagi tahu. Faham? Itu dia ada kaedah macam tu. Dia tak cakap pun, tapi perbuatan itu menunjukkan dia tidak berminat. Dalam bab ini, apakah jenis-jenis perbuatan yang dianggap pihak tertentu tidak berminat untuk teruskan akad? Ini belum qabad ni. Kalau qabad tak boleh. Apa dia baca? Wahibatin maqbudatin. Baca sebelum tu. Wa yahsulu ar-ruju'u 'an ar-rahni qabla al-qabdi bi tasarrufin yuzil milka. Itu dia punya dhabit dia. Dengan sebarang tindakan yang akan menghilangkan pemilikan. Contoh, Wahibatin maqbudatin. contoh dia bagi, dia bercadang untuk cagar dia punya barang tu.
tapi dia hebah barang tu pada orang lain. Hebah ni adalah satu bentuk tindakan yang akan menghilangkan kepemilikan daripada barang tersebut. Maka dikira dia telah membatalkan akad tersebut. Kemudian وبرهن مقبوضة ataupun dia mula bercadang untuk cagar motor itu kepada A, kemudian dia buat deal baru pula dengan B, hutang juga, dan B pun letak syarat cagaran, dan dia telah serahkan kepada B motor itu sebagai cagaran. Faham? Dia bukan hanya buat akad je, dia buat akad cagar dan dia dah serahkan pun. Kalau dia tak serahkan lagi kepada B, itu belum lagi valid. Dia masih lagi berkemungkinan akad tu boleh diteruskan. Dia telah buat akad baru dengan B, deal, dan dia telah serahkan, maka maknanya secara automatik batallah akad dia dengan A. Faham? Seterusnya farihanu maqbudah, وكتابة kitabah. Dia bercadang untuk mencagarkan hamba sahaya dia. Sebelum dia menyerahkan kepada murtain, dia telah buat akad kitabah dengan hamba tersebut. Maka perbuatan dia buat akad kitabah itu bermaksud dia tidak berminat untuk meneruskan. Seterusnya وكذا تدبيره في الأصغر ataupun dia telah melakukan tadbir, maksudnya telah menjadikan hamba itu hamba mudabbar. Tadbir itu maksudnya menjadikan hamba itu hamba mudabbar dengan perkataannya dabbartuka ataupun anta mudabbarun. Lafaz, bila dilafazkan macam tu, hamba itu jadi hamba mudabbar. Hamba mudabbar ni maksudnya apa? Hamba yang akan merdeka selepas kematian tuan dia. Sebelum ni kita belajar kan, tidak sah menggadai hamba mudabbar. Tak boleh. Jadi di sini dia kata nak gadaikan hamba tu, kemudian dia jadikan hamba tu mudabbar pula. Jadi perbuatan dia tu menunjukkan dia tak nak menggadai lah. Faham? Kemudian وبإحبالها ihbal, menyebabkan hamba tu mengandung. Seterusnya للوطئ والتزويج adapun sebelum dia serahkan hamba itu kepada murtahin, dia telah menyetubuhinya. Akad dah buat dah, tapi serah aja belum berlaku. Akad gadai itu dah buat dah, tapi serah belum berlaku. Lalu antara serah dengan akad tadi, dia telah wati. Adakah dikira dia tidak berminat untuk meneruskan akad rahan? Tak. Wati tidak menjejaskan. Lagi apa? Dia kahwinkan hamba tu. Amah itu dia kahwinkan. Adakah ia menunjukkan dia tidak berminat untuk menjadikannya cagaran? Tidak. Masih lagi available, dia masih lagi boleh dijadikan marhum. Sebab dia tidak ada sebarang tanakut. Hamba itu adalah isteri orang, dalam masa yang sama dia adalah cagaran. Boleh, tak ada masalah. Faham? Seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Walau mata aqilu qabla al-qabli bagaimana pula barang cagaran sebelum qabat telah musnah, sedangkan barang itu yang telah disebutkan sebagai cagaran. Bagi contoh, hamba belum qabat lagi mati. Mati ni musnah lah. au junna Atau gila. au takhamma al-asir takhamma al-asir Takhammara al-asir, musnah juga. Iaitu asir itu dicadangkan untuk dijadikan cagaran, tapi dia telah bertukar jadi arak. Jadi bila jadi arak, dia kira la syai', najis. Faham? au abaqal abdu Hamba lari. lam yabdul wahnu fil asr Dia punya isu yang ingin ditanya ni, apabila barang itu telah musnah, adakah perlu ganti? Gantilah. Memang dia telah takyinkan hamba ini sebagai cagaran, sekarang hamba itu dah mati. Maka dia bertanggungjawab untuk ganti hamba lain. Adakah begitu soalan dia? Ataupun kita kata tak, oleh kerana hamba yang telah ditakyinkan itu telah mati, maka akad gadai itu cancel. Faham? Sebab apa? Penama dah tak ada. Dia tidak ada sebarang persetujuan untuk hamba yang lain kan. Dia hanya bersetuju atas hamba ini saja. Maka oleh kerana dia tak ada, khalas. Ataupun dah cabut lari, ataupun dah jadi gila, ataupun dah jadi arak,
Maka adakah kita kata automatik, secara auto akad itu cancel, ataupun tak, akad itu masih ada? Okey, kalau akad itu masih ada, macam mana nak teruskan akad? Faham? Baca. وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك لكن في إعتاق أقوال. Jap. Dia batal ke? Yan fasih ke? La yan fasih? لم يبطل. Tidak batal lah oleh gadaian. Jadi kalau tak batal, apa solusi dia? Barang dah tak ada. Barang yang nak digadaikan dah mati. Lepas tu kita hukum tak batal lagi. Kemudian apa? Dia jadi kosong. Gadaian tanpa barang gadaian. Apa solusi dia baca syarah? أما بطلانه بالموت والجنون ولأنه عقد جائز فينتفع بهما كالوكالة. Jap. Maksud ibarat matan ni apa? Walau mata Lam yabtul. Lam yabtul rahnu. Bagaimana baca? Syarah. Amma butlanu bil mauti wal junun. Kalau mati batal lah. Au junna lagi. Wali annahu aqdun jaizun. Matan. Taqammal asir. Junna Au taqammal asir. lagi. Au abaqal abdu. Lam. Lam yabutul wahyu. Okey, amma butlanu bil mauti wal jununi. Wali annahu aqdun jaizun. Wa yatafi'u bihima kal wakalati. lagi. Wa ajaba al-akharu bi anna masirahu ila al-luzumi fala yatafi'u bihima kal bai'i fi zaman al-khiyar. Seterusnya. Wa ala hadza taqumu warasatu rahini wal muntahini. Taqumu Warasatu rahini wal muntahini. Maqamahuma bil iqbali wal qabli. Sekarang ni siapa yang mati tu? Walau matar rahinu. Walau mata aqidu. Abdu. Pelik. Aqid. Walau mata al-aqidu awjudna. Betul. Kalaulah apa? Dia dalam rangka menyempurnakan akad gadai. Salah satu pihak tu, rahin atau murtahin, mati. Ini kita belajar, iaitu adakah dengan salah satu daripada dua pihak yang sedang buat akad itu mati, maka akad itu perlu di-refresh ataupun ditajdid, kena buat baru, ataupun masih available untuk diteruskan. Faham tak? Kematian ataupun gila. Maka jawapannya tak. Kalaulah akid yang asal tu mati, dia masih boleh diteruskan oleh dia punya waris dia. Faham? Kalau waris dia berminat lah, dia tak perlu nak buat daripada awal, diteruskannya. Faham? Diteruskan. Itu maksud dia. Lam yabtulir rahnu. Okey? Lagi? Taqumul warasatu, baca. Taqumul warasatul rahini wal muntahini. Maqamahuma fil iqbali wal qabli. Apa dia? Fil iqbal. Fil iqbali. Iqbadi wal qabdi. ويفعلهما من ينزل في مال المجنون برعاية المصلحة له. Lagi? وأما بطلان الرهن بتخمر فليود المرهون عن المالية. والنافي للبطلان يقول. Jadi orang yang mengatakan tak batal, jadi kalau tak batal, apa solusi dia? Jus tu dah jadi arak. Arak mana boleh jadi cakaran? Arak kan najis, tak boleh dijual. Irtafa'ahu rahni bitaqamu. Wa bin kilabil qammi khallan ya'udu rahmu. Dia kata tak apa, kita tunggu arak tu sampai jadi cukup pula, jadi suci balik.
Faham? So dia masih lagi available untuk dijual kelak. Atas surah apa? Gadai. Atas surah apa ni, apa lagi? Khalan, cuka. Hamba yang lari. Hamba lari tak mati lagi, cari dia. Kemudian Wa ibaqul abdi mulhaqun bi tasawwur. Li'annahu intaha ila halatin tamna'u ibtida'ahu. Seterusnya Wa mas'alatul mauti nasun fiha fil mukhtasar. Nassa. Nassa. Jadi Imam Syafi'i sebut ni masalah mati ya. Masalah apa? Mati. Maksudnya kalaulah matinya akid dalam akad rahan, adakah automatik dia batal atau masih boleh diteruskan? Okey. Ala adami mudlani bi mautil mutahim. Baca dalam matan lah. Tidak batal, boleh teruskan. Baca matan. Wa laysa liwahili al-muqbidi tasawwufun yuzilul milka. Lakin Walaysa lirrahinil muqbidi tasarrufun yuzilul milka. Setelah ini ibarat ni untuk apabila akad rohan telah lazim. Bila akad rohan telah confirm, walaupun barang itu masih kekal barang rahin, bukan maksudnya bila barang itu kita cagar dia telah terangkat pemilikannya, tak. Dia masih milik rahin, masih milik. Cuma pemilikan dia terhadap barang itu terbatas. Bukan pemilikan, tindakan dia terhadap barang itu terbatas. Dia tak sama macam kalau barang itu tiada kaitan dengan cagaran. Maksudnya apa? Kalau barang itu mutlak milik dia, mutlak dia punya apa, kepenggunaan dia, tindakan dia boleh ikut suka dia lah. Dia nak jual ke, dia nak bebaskan ke, dia nak hibah ke. Tapi sekarang tak. Barang itu masih milik dia tapi terikat dengan hak orang lain. Faham? Hak siapa? Hak murtahin. Maka kita kena blok dia daripada boleh melakukan sebarang perbuatan ataupun tindakan yang menghilangkan milik. Dan kamu pun boleh faham kenapakah perlu disekat. Sebab kalau barang yang seseorang itu cagar, dia boleh suka hati bagi kat orang lain, tak ada makna lah cagaran tu. Faham? Kalau macam tu jadi helah je lah. Okey, saya setuju cagar. Okey, tak ada masalah, saya tanda tangan. Okey. Tapi setelah kita dah bayar, bagi duit sebagai hutang itu, dia boleh jual, dia boleh bagi kat orang. Tak ada faedah lah, tak ada makna lah dia itu sebagai apa? Cagaran. Dibenarkan dia untuk buat apa dia suka. Sedangkan maksudnya adalah kelak dia akan dijual. Kalau sudah pindah milik pada orang lain, macam mana nak jual? Faham? Kalau dia telah mendekarkan, macam mana nak jual? Jadi sebab itu barang yang dijaga dia blok, dia telah disekat kuasa tasarruf yang menghilangkan milik, tetapi dia masih lagi boleh guna. Faham? Rahin, dia masih lagi boleh guna motor yang dia jaga pada seseorang, kereta yang dia jaga, rumah ini boleh. Tidaklah apa dia panggil, cagaran itu menghalang dia daripada boleh guna. Dia boleh guna. Faham? Bahkan murtahin tak boleh guna. Murtahin tak boleh guna motor tu, tak boleh guna kereta, tak boleh. Kalau dia boleh guna, dia dapat ekstra, jadi riba. Okey, kamu cagar motor ni kat saya, hutang tu tempoh dia setahun. Selama setahun dia dapat motor percuma. Faham tak? Penggadai tetap akan bayar hutang, plus dia dapat motor percuma selama setahun. Sepatutnya kena sewa. Tak boleh, dia tak boleh guna. Murtahin tak boleh guna, haram, tanpa izin. Jadi jangan diingat barang ni cagar, okay, saya boleh guna setahun. Selagi dia tak bayar, saya guna. Dia jadi apa? Riba. Faham kan? Bukanlah maksudnya bila dia guna, dia punya hutang jadi kurang. Tak, hutang tetap dia dapat sama. Dia dapat free pula motor. Faham tak?
selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, tempoh yang selagi belum selesai. Tak boleh. Wallah.